Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat sama-sama bertemu dan kita dapat melaksanakan solat sunat tarawih yang pada saya jumlah kita masih belum terjejas lagi, walau sudah melangkah masuk nak ke 21 dah ni. Tuan-tuan masih lagi kekal teman setia anda dan nampak wajah tu letih, tapi iman menebal lagi tu ya. Dia sama ada iman tebal, tak boleh kelopak mata makin tebal. Tuan-tuan, Allah, saya pun ni malam ni program keempat ni, tak balik rumah lagi. Jadi jangan datang dekat tak tukar baju ni. Daripada pagi Putrajaya, tengah hari Istana Kehakiman, petang Amanah Ikhtiar, malam sini, tuan-tuan. Tapi sebab itu Ramadan adalah bulan meletihkan nafsu. Bila nafsu letih, dia tak larat nak buat benda tak baik. Dia hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu something pun ingat Allah kalau dia puasa. Tak ikut pun pencin sekejap. Dia ingat Allah Taala, tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya melihat semangat tarawih kita malam ni kadang-kadang patut juga kalau kita ambil semangat sebagaimana semangatnya Piala Malaysia. Tapi dia ada pro and kontra adalah part mana? Kalau tengok Piala Malaysia awal-awal di peringkat awal kumpulan A, kumpulan B itu tak ramai sangat tengok. Jemput sana, jemput sini. Kita pun tengok kat TV ni, betul ke lawan tu training ni kan? Berbeza pula dengan Ramadan. Awal-awal Ramadan, ya Allah, penuh. Saya mula tarawih saya mula kat Shah Alam lah, tak payah sebut lah kat mana ya. Penuh tuan-tuan, nak cari parking tak jumpa. Selalu pergi kuliah bulanan okey je, penuh. Saya pun telefon pengurusi dia, Syekh, anda nak parking mana ni? Dia kata, anda parking depan tu lah. Dia senang lah cakap, dia dalam luar. Cuba dia keluar tengok apa jadi kat luar kan? Tak Ustaz, enter take time. Take your time dulu. Memang banyaklah take your time. Ramai sangat ni kan. Jadi saya pun parking, Masya Allah, yang penceramah yang parking pun habis semua ambil kan. Ya Allah, semangatnya. Tu awal tarawih, beza dengan awal Piala Malaysia. Tapi bila masuk peringkat saringan, dah masuk dekat suku akhir dah, stadium dah mula penuh. Dia dah start ramai, semua dah mula beri perhatian negeri mana masuk lawan. Tarawih pula dia makin hujung, dia makin mau sikit mau surut. Saya pula kadang-kadang kalau kat hujung-hujung ni surut tu, kalau kita tanya mana jemaah kita ya, selalu pengurus siswa kata biasalah Ustaz balik kampung. Bila saya pergi ceramah di kampung pula surut juga. Mana tu Ustaz semua balik bandar pula dah. Jadi kalau di Piala Malaysia di final dia tu, ya Allah, ramai dia marah tiket tak cukup. Negeri mana? Marah sungguh tak cukup tiket. Bayangkan kalau semangat tu ada pada tarawih
marah pengurusi kita kan, kenapa buat surah begini sangat. Oh, tuan-tuan, kalau lah itu wujud tuan-tuan ya, mudah-mudahan itulah yang semangat yang kita nak di akhir-akhir itu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, sekadar berkaji sikit sajalah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah 183 yang kita memang sedia maklumlah, ayat pensyariatan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang beriman difardukan kepada kamu ni berpuasa. Tuan-tuan cuba tengoklah, kita buat kajian ayat sikitlah. Tuan-tuan cuba tengok ya. Allah sebut wahai orang-orang beriman yang disuruh berpuasa ni. Kenapa Allah tak sebut wahai orang-orang yang ada diabetes, berpuasalah agar gulanya kembali stabil? Ada relevannya kan? Atau kenapa Allah tak sebut wahai orang-orang yang baju pengantin yang tak muat, berpuasalah agar kembali muat nanti bulan 12 nak kahwin, tempat awal sangat apa hal? Contohlah kan, rupanya tuan-tuan di sana benda tu semua sangat tidak penting. Yang paling penting adalah iman. Kerana orang beriman jaga kesihatan. Bila sebut iman itu yang paling tinggi, maknanya iman tu dia jadi penyelamat kita tuan-tuan. Sebab itu iman ni dia bersifat dalaman. Iman tu dia jadi penyelamat, betul tak? Kalau tak percaya cuba tengok tuan-tuan ya. Kita duduk dalam rumah seorang-seorang, isteri pergi kelas fardu ain, anak pergi tuition, bapa tak bangun sahur. Yang mak kejut dah bagi tadi tu. Kejut sampai jiran sebelah yang bangun. Bunyilah kata orang tak bom, tak bangun kan. Tak sedar-sedar, last sekali semua dah tak ada dalam rumah, bapak baru bangun. Contoh Hana cerita pak iman punya function ni, fungsi iman, tengok kan. Bapak baru bangun 10.30 baru sedar. Aduh, ya Allah, dia ni tak kejut ni, tinggal seorang tu. Lepas tu dia pergi dapur, dia pergi kat dalam peti ais, dia pun buka peti ais, dia nampak dalam tu ada popiang. Oi, tak kan? Ada orang. Tengok, dia mula tengok kan. Kalau isteri ada, isteri akan jadi penyelamat, betul tak? Abang aku tak puasa ni. Oh benar, tu tak puasa. Campur tak puasa. Contohlah kan, isteri jadi penyelamat waktu tu. Kalau anak ada, abang aku tak puasa. Abang tengok ni popiah takut hilang. Kau tahu lah kucing mak tu kan, pandai pula kucing buka pilihan. Contohlah kan, anak jadi penyelamat. Kalau anak tak ada, isteri tak ada, bibi ada, bapak tak kuasai. Contohlah kan. Tapi ni di saat tak ada siapa tuan ni, isteri tak ada, bibi tak ada, anak tak ada, siapa pun tak ada. Siapa yang jadi penyelamat kita? Kita pula buka pilihan tu nampak, oh popiah tuan. Kita pun mau sikit tu mau tanduk. Yang lain semua meningkat. Ini baru punya training kan. Dan kita tengok antara aku dan kau ya. Yang nak jadi penyelamat kita waktu tu siapa tuan? Iman. Sebab itu Allah sebut awal, sebelum kau nak puasa kau kenali iman dulu. Kerana bila puasa diiringi dengan iman, baru hasilnya takwa. Kalau puasa diiringi dengan kerana mak mertua, lapar. Betul tak? Sebab mak mertua puasa je lah, dia dapat lapar kan. Sebab itu kadang-kadang baru ni saya ceramah dekat tabung haji, ada orang tanya saya, dia kata ustaz macam mana akhir Ramadan tengok anak-anak saya pun pakai tak berubah lagi lah, puasa tak berapa nak jadi apa kan. Saya kata itu je lah, dia kadang-kadang punca kita punya puasa ni tak berapa nak kesan sangat. Bukan kerana apa, mungkin kerana kita punya puasa tu tak diiringi dengan iman tu, tak sungguh-sungguh punya puasa kan, tak sungguh-sungguh punya puasa. Orang lain puasa, kita pun puasa. Ataupun kadang-kadang salah penjelasan pada anak tu pula. Anak tanya, mak kenapa kita kena puasa mak? Jadi mak dia pun, kau puasa tak? Puasa tak, tapi kenapa kena puasa mak? Ustazah pun tak cakap apa? Tak, ada lah cakap, tapi tak tahu mak jawapan lain kot. Macam ni, kita dengan anak. Tapi tuan-tuan syukur lah, anak kalau suka bertanya, itu tanda otak dia berfungsi lah. Kena syukur banyak tu. Kalau anak jadi diam tu kena risau. Sama ada dia nak menuju ke arah dia lem, dia pemikiran dia lambat pick up sikit, atau dia ada sixth sense, dia ada deria keenam, dia boleh nampak makhluk-makhluk tertentu, dia boleh nampak. Kalau anak jadi senyap, itu kena risau kan. Kawan saya ada seorang tu dekat Damansara tu, dia boleh nampak, anak dia lah, dia nampak. Dia kata, apa, kenapa budak tu senyum kat abah tu sikit rambut. Budak mana?
Tu dia jawab, ada yang tahu tak apa? Kopi jom. Risau dah. Itu jadi anak suka bertanya tu syukurlah. Itu anak. Kalau isteri suka bertanya pun kena syukur juga. Itu tanda otak isteri kita berfungsi. Tanpa dia apa nak buka puasa kan? Awal-awal lepas sahur tanya abang tak nak buka apa kan? Berfungsi. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki fikir nak tadarus kat mana hari ni. Lah sangat tuan-tuan kena baca. Jadi anak tadi kan, dia tanya mak kenapa kita kena puasa kan? Jadi mak dia pun kita ni kan kita kena puasa sebab tak? Sebab kita nak menjiwai dan merasai macam mana orang bersama puasa. Kita ni kita puasa sebab supaya rasa macam mana orang Palestin, orang pelarian, orang susah rasa. Anak dia pun tuan-tuan, kalaulah puasa kita niat semata-mata nak merasai macam mana orang susah rasa, lalu orang susah puasa dia belajar apa? Sebab kalau bulan tak puasa pun dia lapar kan? Apa dia belajar? Betul tak? Memang ia berkesan bagi orang yang ada duit, merasai macam mana orang susah rasa. Habis orang susah rasa, orang susah puasa dia rasa apa? Rasai orang kaya rasa? Tak juga. Apa dia dapat? Allah Ta'ala bagi jawapan dah. La'allakum tattaqun. Semoga kita ni jadi orang bertakwa. Moga Allah sayang kita nak. Allah sayang kita. Kita masuk syurga bukan kerana amal kita sangat pun, tapi kerana redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kita nak. Kan? Dan jadi isteri-isteri yang diredai Allah. Balik kampung jangan tidur. Kakak jangan tidur tau. Suami bawa kereta jangan tidur. Ini dah balik jauh. Simpang pertama baru keluar, lena lah. Tengah-tengah lah tu. Contohlah dari Shah Alam kan, balik Kelantan kan. Dia boleh tidur tengah-tengah kan. Sampai kat Kelantan dia kata tak tahu jauh mana Kelantan dia bang. Abang tu panas. Sedanglah Ramadan tu, Ramadan maksudnya panas. Panas, aku dah 10 kali berhenti kau boleh bantai lena. Kau dengan anak sama kan. Jangan tidur, sempang lah gambar abang ni. Sempang apa ustaz? Sempang lah aku dapat nak ceramah. Pulang balik, ceramah balik ustaz dekat suami tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Ramadan, kalau kita lihat Ramadan maksudnya panas ya. Berbeza dengan Syaban maksudnya bertebaran, berserakan. Apa yang berserak ni? Rahmat Allah. Yang kata Ramadan ni, hebatnya Ramadan kerana bulan Ramadan adalah bulan yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Rejab tak ada, Muharram tak disebut, Januari jauh sekali. Tak ada kelas ya. Ramadan saja Allah sebut betapa, sebab Quran kitab yang agung, jadi yang disebut dalam dia hanya benda hebat-hebat saja. Hebatnya Ramadan kerana umat Islam semua tahu bila masuk waktu maghrib. Betul? Semua tahu kan? Tambah seminit, tolak seminit, semua tahu kan? Sini orang 7 pun 3 tak tahu. Tak tahu kan? Contohlah kan, suami tanya dari segi dia, yang kita punya maghrib berapa 7.30, salah 7.29. Awak tak update tak kat TV ke? So, masing-masing semua tahulah. Ramadan juga bulan yang orang terasa sangat bila maghrib datang atas jalan raya. Kalau ada orang pelik nampak dia, tak buka puasa dia tu. Tapi kalau bulan tak puasa tak ada pula orang nampak, tak main maghrib dah tu. Tak ada kan? Hebatnya Ramadan yang Allah Ta'ala bagi kepada anugerahkan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu kalau kita lihat, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Iman tu penting sangat dalam kita nak menghayati makna puasa tu sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau kita lihat tuan-tuan, puasa ni adalah satu-satunya ibadah yang bersifat orang tak nampak kan? Betul? Contoh kalau sekarang pukul 4 petang, saya tak tahu siapa puasa tak puasa ni. Nampak muka sama kan? Kalau lah orang puasa tu ada tanda-tanda pada muka dia, mungkin lah bergerut, nampak kan? Kan, ini tak sahur ni. Nampak muka dia bergerut lah, mungkin lah. Tapi puasa ni ibadah yang memang orang tak nampak lah betapa Allah nak ajar kita erti ikhlas. Betul tak? Kalau solat kita boleh show off, boleh tunjuk ke orang, tengah duduk dengan ceramah macam ni, tiba-tiba bangun sembahyang. Beli juga. Dia tak tahu yang tengah majlis ilmu 1000 rakaat lagi bagus daripada ni kan. 1000 solat sunat kan, dia bangun solat. Tiba-tiba tengah sembahyang, ada tanda tangan tu. Dah tengah sembahyang tengah orang tengah majlis ilmu, tanda tangan pula tengah sembahyang tu. Kodok subuh. Agak ada bau orang tu kan. Tak pusat saya ikhlas depan orang. Jadi
ibadah solat orang nampak dia buat. Ibadah apa lagi kita boleh nampak? Sedekah, nampak tak? Kita nampak kawan kita masuk duit dalam tu tabung, kita nampak. Tadi itu karung jalan, masuk, semua masuk, kita nampak kawan kita masukkan. Dia masuk tisu ke, masuk sini, kita pun tak tahulah. Tapi nampak tangan bulu lah masuk. Kan? Ibadah sedekah semua orang nampak. Tuan-tuan ya, saya pernah sekali dijemput ceramah di satu masjid dekat Kelang. Ya Allah tuan-tuan ya, masjid tu masa tu dijemput saya ceramah untuk bagi kita kata apa ya, bagi semangat pada jemaah untuk nak menyumbang sebab nak buat satu rumah kebajikan lah. Jadi 1 jam saya ceramah bab sedekah tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, ulama kata 1 jam ceramah bab sedekah. Lalu sebelum dah sembahyang Jumaat ni, jadi nak dekat sembahyang Jumaat kan tabung start jalan. Tabung jalan. Saya terlupa pula. Saya waktu tu saya pakai jubah. Saya kalau pakai jubah, wallet dalam kereta. Sudah. Berdega-dega ceramah tadi. Macam mana ni? Wah, saya cari. Ya Allah, cari yang bawah semua ni lah. Apa cari ni? Yang tadi, bawah sebelah Ustaz. Okey, dikata sikit. Cari dia. Atas dia. Oh, RM50. Masuk tadi. Punya. Masuk balik kan. Ikut ada ni kecil sikit kot. Ada 20 sen. Allah, minimum, maksimum. Mana mau bagi ya? Kalau tuan-tuan di tempat saya, mana tuan-tuan bagi ya? Untuk gelap kau orang. Tuan-tuan pergi berapa? RM50 ke tu? Bagi RM50 demam seminggu. Terbayang-bayang tidur pun mimpi pun RM50 kan? Bagi 20 sen, tadi ceramah makan nak melentung masjid. Kan? Yang saya gerak tu, tengah-tengah tu cari tu tabung mula berjalan. Nak dekat lah. Tabung semakin hampir. Dah terluat. Yang saya gerak tu kiri kanan pakat mengintai. Berapa Ustaz nak bagi? Tadi semangat saya ceramah berapa lagi kan? Suka hati nak kena bagi berapa dalam hati kan? Allah Allah, dia kalau waktu kan nak keluar tu dosa pertama macam ni. Nak keluar nun. Hanya sebab sedekah. Ya Allah, nak keluar macam mana? Jadi tuan-tuan, contoh kita ada RM50 20 sen. Contohlah kalau kita masukkan 20 sen, tinggal dalam poket RM50. Mana satu milik kita? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Mana satu milik kita? 20 sen yang diberi atau RM50 yang masih tinggal? 20 sen. Pandai pula masjid itu pakai tabung tip. Saya tahu macam mana. Jadi tuan-tuan, jawapannya adalah 20 sen itulah milik kita. Kerana kita adalah apa yang kita beri. Al-yadul 'ulya khairu min yadis sufla. Tangan memberi lebih baik pada tangan menerima. Jadi yang kita beri itulah milik kita. Yang RM50 belum tentu kita punya. Start motor, gugur exhaust. Exhaust kita tu jatuh, masuk workshop, RM50 masuk bengkel, 20 sen masuk akaun akhirat. Betul tak? Jadi berapa saya bagi, biarlah hasil. Ikhlas. Jadi amal puasa ni adalah amal yang Allah Ta'ala nak didik kita supaya ikhlas dalam beribadah. Walau mak bapak kau tak tahu, aku tahu, kata Allah. Sebab itu pahala puasa aku sendiri yang bagi kan. Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, Allah sendiri yang bagi pahala puasa. Pasal apa? Pasal aku yang tahu. Aku tahu kau puasa tak puasa. Pasal puasa kau tak tahu. Nampak anak kita betul-betul buka puasa sungguh-sungguh makan. Bagus nak ya, esok puasa lagi Padahal dia tak tahu. Anak sekolah petang balik pukul 5, masuk bilik air mandi kan, shower, mandi. Dia buat mulut panjang. Dia dah kenyang minum air pipe tu, lepas tu keluar aduh lapar lah. Tengok Allah, dia nampak anak kita puasa ke tidak. Betapa Allah nak ajar kita tentang erti ikhlas tuan-tuan. Tapi tuan, ada juga orang yang tak faham konsep ikhlas. Ada orang kadang dia kata gini, dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak pergi surau. Kalau saya pergi surau, riak buat apa? Saya bukan tak boleh azan, Ustaz. Saya, ya Allah, suara kalau azan dengan jaman bawah sikit. Saya kalau azan boleh tahan, tapi azan riak. Tak faham tu, saya tak azan. Macam mana orang macam tu? Saya bukan tak pergi terawih, Ustaz. Pergi terawih di rumah, terawih kat sana nanti. Orang tengok kan, semua tengok, Mat, mana pergi dah? Terawih, bagus kan. Riak datang, buat apa? Sepanjang jalan tak dapat pahala, buat apa? Ramai tak faham tu kan. Ni mau faham malam ni ya. Mau malam Lailatul Qadar mau faham.
Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali memberi panduan. Apa kata Imam Ghazali? Dia kata, kalau nak sampai tahap ikhlas, kita mesti lalui dulu penyakit-penyakit hati. Maksudnya beramal dulu, nanti akan datang keikhlasan tu. Nak tunggu ikhlas sampai kiamat pun tak sampai lah. Maksudnya kan, maksudnya kita beramal lah dulu. Contohlah dulu amal-amal macam ni kan, tiba-tiba masuk waktu isyak, titit, jam kita lah. Sini ada lantikan Bilal, ada siapa-siapa nak azan saja lah. Contohlah volunteer kan, bangun seorang. Bila bangun seorang, semua tengok azan. Semua tengok, daripada dia bangun pergi ke mic tu dah macam catwalk jalan tu. Dia pun dia pun pergi kat mic kan. Saya nak tegur sikit lah, nak berdehem tak payah dekat mic. Dia seolah-olah nak beritahu sekampung dia sakit tekak ke apa. Dehem mau tepi, off dulu mic kan. Ada dah satu masjid dekat Kedah tu, macam tu lah. Pelik saya, kami dah tahu dah. Dia kalau dehem tu, haji tu lah Azan. Haji dehem namanya, haji dehem kan. Tuan-tuan, jadi pergi kat mic, contoh kawan kita tadi kan, dia pergi kat mic, dia pun bismillah, Allahumma salli ala sayyidina selawat semua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kan masuk kali yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang dalam hati dia, riak. Tuan-tuan, setakat ni saja azan saya. Saya riak lah tuan-tuan. Kalau saya azan tak pahala, saya berhenti je lah. Takkan macam tu. Teruk benar kalau Islam macam tu tuan-tuan. Kan? Ni kawan kita duk tadarus kan, bukan tidur terus kan, tadarus kan. Tengok baca Quran kan. Yalah, kadang orang tu tadarus, kawan sementara tunggu kawan tunggu turn dia tidur dulu. Apa orang tadarus? Belajar masuk tadarus tu. Kawan baca salah, kita mau tegur lah, apa salah tadi tu. Tidur tunggu turn dia. Tadaruskan, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan sebelah kata, oh kau macam qari'ah. Macam qari'ah. Sudah, kau cakap apa tadi? Macam qari'ah. Sadaqallahu azim. Masa tak baca? Riak tak boleh. Kan? Bukan macam tu. Maksud lagi, kita nak bagi sedikit pencerahan. Maksudnya, nak sampai tahap ikhlas, beramal dulu. A, B. Tengok A atau B ya? A, beramal dulu, nanti ikhlas tu datang. B, ikhlas dulu, baru beramal. C, lain-lain. Mana satu ke depan? Ha? A ya? C. A lah jawapan dia. Iaitu beramal dulu, nanti ikhlas tu akan datang. Memanglah mula-mula beramal orang tak buat, kita buat, memang semacam rasa. Kan? Macam azan. Tengok orang yang jadi Bilal, mula-mula jadi Bilal, lantikan Mu'izz pula, Jaiz punya jabat agama punya lantikan, macam masa kod lagi pakai. Kod yang apa? Kod yang labur kan. Dia pun biasa. Semacam kalau dah 10 tahun jadi Bilal, ada nak rasa apa lagi? Tak ada dah, dan memang tanggungjawab dia. Imam mula-mula lantikan, macam masa sebelum ni imam biasa-biasa sajalah bacaan dia. Ni mai dia mau komedi ada, kadang-kadang sudais, kadang-kadang syurai macam-macam lah. Dia boleh tukar-tukar lah. Ikut, dia boleh tanya, tuan-tuan nak hari ni nak saya baca apa? Apa dia? Nasi tak baca. Contoh lah kan. Tapi kalau 10 tahun dia jadi imam, tak ada rasa pada. Macam saya tuan-tuan, alhamdulillah anak Melayu pertama lah kot dia beri peluang untuk jadi imam di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Kau ingat siapa ni kan? Betul tuan, saya itulah kenangan paling manis semua. Saya jadi imam bukan apa tuan. Semacam masa saya walau dhalin. Amin tu rasa malaikat amin sekali tu. Kan? Tak tahu seronok tuan-tuan. Alhamdulillah lah ya. Tapi tuan-tuan ya, macam mana kau boleh jadi itu? Sebab kan, masa tu kan saya datang maghrib lambat. Kan, jadi bila saya datang maghrib lambat, saya semayang betul-betul depan kapak lah, belakang sini lah kan. Jadi bila saya semayang seorang, adalah orang tu datang tepuk bahu saya. Jadi dia jadi makmum saya. Jadi betul ramai pula ikut belakang. Imam Masjidil
pun boleh lah. Memang tak kena tik secara rasmi, tapi sendiri mengaku lah. Safwan. Faham tak? Itulah dia ayat mudah kena. Okey. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kita pun dah sampai ke hujung-hujung Ramadan ni. Marilah sama-sama kita menyingkap ayat Quran yang imam kita pun baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tentang Lailatul Qadar. Tuan-tuan rahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW bila di hujung-hujung Ramadan ni, dia sebenarnya kan Lailatul Qadar ni, kata kunci yang paling besar dia adalah qiyamul lail tau. Senang tu je. Kata kunci paling senang kita nak ambil iktibar adalah qiyamul lail. Itu saja tuan-tuan. Maksudnya malam tu adalah malam yang kalau kita beramal ia lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran kita itu lebih baik daripada 1000 bulan punya bacaan Quran. Kalau gantung langsing, tunggu nanti dia lah kan. Siang-siang lah. Sebab Lailatul Qadar ni limit dia daripada maghrib sampai subuh esok. Itu saja waktu Lailatul Qadar. Langsing pasang siang lah. Malam mau sibuk dengan Allah Ta'ala dah ni kan. Sebab bulan lain kan kita selalu sangat sembahyang sunat. Jadi kan kita bulan Ramadan ni lah kita mau bangun kan. Ramadan ni dia start dari maghrib sampai subuh. Ada orang kata asar, mana ada. Awal main sunat lepas asar. Boleh Lailatul Qadar tak tahu. Kau tak baca orang macam mana. Pelik sangat tu kan. Buka puasa, dia sibuk sembahyang lagi tak ada. Buka puasa lah. Lepas tu bangun qiyamul lail. Sebab tu tuan-tuan disebut oleh Anas bin Malik, antara kelebihan orang yang bangun qiyamul lail, Allah Ta'ala bagi keteguhan hati. Satu, dia tak mudah goyak. Dia nampak pinggan tak kepal, dia tak rasa nak. Cukup apa yang plastik yang ada kedai RM2 tu cukup. Maksudnya dia rasa macam keteguhan hati lah. Satu. Yang kedua, orang bangun malam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala campakkan rasa gerun dalam hati musuh-musuh dia. Orang tak beriman tengok dia, orang rasa takut. Orang walau dia bertubuh kecil. Itulah orang yang kan Anas bin Malik pernah digertak oleh Samsing Sarikul Kampung Dusun Mekahnya version lah, Fatih namanya yang dia gertak nak bunuh kan. Tapi tak jadi. Pasal apa? Dia rasa gerun. Apa amalan Anas bin Malik? Dia selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un sampai habis lah ya. Kemudian bangun qiyamul lail. Musuh gerun. Tapi bukanlah bererti saya minta tuan-tuan bangun malam lepas tu pergi cari pasal. Kan saja tak nak pakai seatbelt kan. Datuk tengok saya tak pakai. Gerun tak? Cari pasal polis memang kena lah. Bukan itu maksudnya adalah orang yang bangun malam ni Allah Ta'ala bertampak rasa gerun dalam hati-hati orang musuh-musuh Allah Ta'ala bila melihat, bila terpandang wajah orang-orang yang bangun tengah malam. Sebab itu tuan-tuan, apa amalan paling elok kita dapat Lailatul Qadar ni? Apa nak buat ni? Makan kurma ke, minum air ke, mau tidur saja ke, macam mana? Sebab dia katakan Rasulullah SAW bersabda, tidur orang yang berpuasa tu pun dikira berpahala. Tu yang dia bawa tutup Yofi tu. Ubat nyamuk sekali siap kan? Bukan itu. Kadang-kadang itulah hadis, ayat Quran kena belajar. Bukan sekadar tadarus, tapi kena tafsir. Mau tadabbur sikit apa maksud dia. Hadis Rasulullah, tidur pun berpahala. Maksudnya kalaulah tidur pun berpahala, baca Quran lagilah pahala. Kalau Nabi sebut serendah-rendah amal, kalau kau tidur sekalipun Allah bagi pahala. Maksudnya kalau atas kita tidur, lagilah Allah bagi banyak. Ni mau pilih tidur pula. Tidur sampai nak makan buka, jadi bengong. Masak apa ni? Apa nak buat? Tidur. Apa nak buat? Sama boleh. Orang tu aku tidur dapat pahala. Bukan itu salah fahaman ya. Sebab itu apa nak buat lagi? Apa pengisian kita bila di malam-malam di akhir-akhir ni kan Nabi Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya Rasulullah kata, barang siapa yang mendirikan, menghidupkan sepanjang Ramadan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nabi tak kata barang siapa yang menghidupkan 10 awal Ramadan Allah ampun. Tak. Nabi kata man qama Ramadana. Maksudnya Nabi nak isyaratkan
jangan pilih malam-malam tertentu. Mentang-mentang Nabi kata malam ganjil, kita pun cari ganjil saja. Tuan-tuan kena ingat kita dengan Mekah beza Kalau kita malam ganjil, Mekah genap. Ingat tu. Jadi Ustaz, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam lah. Sebab itu tujuan Allah sembunyikan bila berlakunya Lailatul Qadar, supaya tiap-tiap malam kita bangun. Macam soal ajal lah, Allah tak beritahu bila, supaya tiap-tiap masa tu mau istighfar banyak-banyak, mau tobat banyak-banyak. Jadi apa amalan nak buat? Yang pertama sekali adalah kita perbanyakkan istighfar dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dulu masa kat Mekah ada pasangan pengantin ni, tapi tak pengantin lah juga, ada dah 10 tahun lebih dah kahwin. Dia orang, kami beratur nak jumpa Syekh ni, Syekh Hussein nama dia. Dia pasangan ni datang nak beratur. Kemudian saya punya turn, betul turn saya, tapi dah nampak dua sudah macam ya sangat semangat nak jumpa. Kita pun bagi peluang, foto lah, kita kata silakan lah. Dia pun jumpa. Saya dengar perbualan antara pasangan tu dengan Syekh tu. Saya terdengar Syekh pasangan tu kata, Syekh tolong doakan kami tak ada zuriat lagi lah, tolong doakan kami, boleh 10 tahun lebih, 15 tahun tak ada anak lagi kan. Tahu tak Syekh tu jawab apa? Dia kata, banyakkan istighfar, barulah berdoa. Pening pasangan tu. Tak doa, istighfar. Tuan-tuan, bila saya fikir-fikir balik kan, betul lah tuan-tuan, syarat doa nak dimakbulkan, hati mau bersih. Kadang-kadang permohonan tak diluluskan kerana orang tak lengkap. Permintaan kita pada Allah Ta'ala masih belum dimakbulkan kerana ada dosa yang belum kita bertaubat lagi tuan-tuan. Zaman muda naik motor sama-sama belum kahwin, yang belum kita taubat minta ampun lagi. Hutang Allah Ta'ala tu belum minta maaf lagi tu kan. Naik motor rapat macam nak duduk agong. Kan zaman dulu punya style lah. Atau zaman sekarang pun sama lah adik-adik kan. Kalau ada yang itu, bertaubat cepat-cepat. Saya study tu lah, dia tak skor lah. Memanglah orang yang ada dosa, jiwanya lemah. Betul kan? Al-Imam Ghazali kata, tanda-tanda hati terlalu banyak dosa adalah bila malas nak beribadah. Betul, hati-hati ya. Hati bila ada rasa malas nak beribadah, itu simptom-simptom dosa sudah banyak dalam hati. Kenapa? Dosa melemahkan hati, dosa melemahkan jiwa. Jom tarawih, sila. Betul. Dia silakan orang. Ada lah kan? Dia rasa malas tuan-tuan. Kadang-kadang penceramah macam-macam style, skill, yang menyanyi, yang berzikir, yang melawak, yang bercerita, yang sedih daripada bagi salam sampai bagi salam sedih saja pun ada. Pun tak nak dengar juga. Pelik saya. Hari ni Masya Allah saya tengok, kalau dulu zaman-zaman saya kecil-kecil dulu ustaz ni kita takut juga lah. Pasal ustaz memang dia datang semua kan. Sekarang kalau ustaz datang semua senyum lah, orang suka, alhamdulillah. Tapi di celah-celah orang suka tu ada juga yang tak ada hati. Tuan-tuan, bukan masalah ustaz tu, bukan masalah ekor seorang ni tau, tapi masalah hati orang tu. Kan kalau orang demam, di bawahnya makanan sedap pun dia tak nak makan. Bukan masalah makanan tu, kerana dia tengah demam. Begitulah orang yang hatinya tak suka dengan ceramah, bukan kerana ceramah tu tidak bagus, tak bernas, tapi kerana hatinya sudah demam, terlalu banyak virus dosa tuan-tuan. Ayo kita taubat tuan-tuan. Jom taubat, jom kita start malam ni. Ayo kita buat. Ada masa ni buat di surau, alhamdulillah lagi bagus. Kalau tuan-tuan yang perempuan kalau semayang, kalau mau doa kan, saya cukup setuju lah. Imam kita tadi baca kan, ada mau doa Melayu sikit, saya cukup setuju. Sebab memang itu yang kalau saya rasa budaya kita, mau selit sikit Melayu. Dia kalau Arab kan tak boleh. Amin adalah yang dia dapat. Tangan siku mau tak perlu. Jatuh ni kan, ibarat nak bagi-bagi, tak nak bagi tak apa. Atau ada yang lagi komen tau, dia kata apa? Ya Allah, macam selalu tak ada hati bila berdoa. Macam mana nak makbul? Imam baca bahasa Melayu sikit, ada mau rasa sikit. Ini satu lagi cadangan ni. Ini memang bapa saya buat lah, ayah saya buat. Dan ni dalam skop kecil, dalam keluarga boleh buat macam ni. Apa dia? Bila baca doa, mau kita cakap sikit tentang keluarga kita, apa yang berlaku dalam keluarga kita. Contoh, mungkin ada krisis hutang dalam keluarga. Doa mau bahasa Melayu agar mau rasa lah, isteri pun rasa kan. Macam ayah saya dulu, dia doa kan, dia doa, ya Allah kan. Mula Arab dia punya, ayah saya polis kan, jadi Arab dia tak pandai sangat, dia hafal sikit-sikit sajalah. Ya Allah, semua bahasa Melayu lah. Ya Allah, ampunkan dosa ku, ampunkan dosa ibu ayahku, tempatkan mereka di kalangan orang-orang beriman, orang soleh. Ya Allah, ya Allah, semua
semoga aku menjadi suami yang soleh pada isteriku dan ayah yang baik pada anak-anakku. Tengok anak merapal doa ayah kan. Dan ya Allah, ayah saya jadi yang bestnya ayah saya sebut nama mak. Ya Allah, semoga isteriku Siti Khadijah binti Mahmud menjadi isteri yang solehah dan ibu yang baik pada anak-anakku. Ya Allah, agaknya kalau isteri dengan apa rasa? Semacam amin. Tak ada nak dia rumah. Semacam rasa. Sebelum ni tidur lah. Habis dah? Kan? Ini bila sebut nama oi. Lepas tu dah lah ayah saya sebut nama mak. Okey lah. Dia sebut kami semua pak beradik. Saya bongsu. Tapi ganas saya tak manja lah. Jadi ada sebut nama ayah saya, nama abang saya. Begitu juga anakku yang suruh Samsudin bin Ismail yang baru dapat kerja. Semoga kerja dia itu akan menjadi bila mendapat gaji nanti gaji yang berkat lagi halal ya Allah. Saya bila dengar tuan-tuan, saya belum. Ayah sebut nama kau belum? Abang sama. Kami sama adik-adik yang macam seronoklah bila ayah macam merakikan kami dalam doa dia. Ya Allah, seronoklah munajat tu kami. Itulah ayah tak ada nasihat kan. Tapi kami masih teruskan tradisi itu. Minta abang suruh kau baca macam ayah macam. Seronoklah rasa. Tapi isteri pula bila didoakan jangan menjawab. Ya Allah, semoga isteriku menjadi isteri yang solehah. Yang isteri pula samalah dia pun ya Allah. Dia pun macam tak bercakap. Jangan jawab. Ya, pelik semualah orang kita ni. Jangan, amin aja. Aminkan aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Itu dia. Jadi, apa amalan kita tadi yang saya ulang balik dari sekali. Yang pertama, istighfar. Malam-malam mau banyak istighfar. Rasulullah SAW paling kurang minimum 70 kali Rasulullah istighfar. Kita pun telah jadi sifat Rasulullah kan? Jadi kita istighfar, doa, munajat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mana tahu betul dah tak bertemu Ramadan akan datang. Kita pun tahun ni kan, saya ingat mungkin ramai lah kan, dulu sebelah kita tahun ni dah tak ada. Mungkin tahun depan akan makin kurang lagi tuan-tuan. Jadi sebelum pergi tu, mari sama-sama. Sebab hidup ni 2 kali, mati sekali. Betul? Orang muda selalu hidup hanya sekali. Bro, salah. Hidup 2 kali, mati itu sekali. Hidup sekarang menentukan bagaimana hidup yang nanti. Pemisah dia adalah kematian, tuan-tuan. Jangan ingat berakhir kat sini habis-habis. Tak ada. Kesan dia nanti sana. Tanam sini, tuai dekat sana. Baik yang ditanam, baiklah yang dituai nanti tuan-tuan. Jadi, banyakkan buat amal kebajikan insya-Allah. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan dekat hujung ni mau minta maaf banyak-banyak dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah ya. Dan adabnya kalau boleh kita, kalau boleh saya nak sikit beritahu lah. Kalau boleh nanti kan, sebab saya tahu lah mungkin tak sempat nak jumpa lagi tuan-tuan sebelum raya ni. Kalau boleh kan bila di hari raya nanti, kalau boleh, yang fokus paling pentingnya adalah kita silaturahmi ya. Silaturahim kan. Hubungan sesama Islam, saudara kita tu mau baik-baik. Bukan waktu tu sibuk nampak TV lah. TV tu mau tutup. Sebab time TV mau tutup, laut jangan banyak sangat. Maksudnya macam ni. Ada orang kadang-kadang time kawan datang tu sibuk dia bawa keluar. Duduk jalan-jalan ni ada rendang ayam. Semalam dia masak duduk keluar ni. Akak main sini nak duduk sembang ni. Nanti lah kau makan lah dulu makan dulu. Bawa ketupat kau. Satu sebenarnya kau nak ketam semua. Abang nak beli semalam. Tu akak dah tengok ada alalang ada masak. Nak tak payah nanti nak alalang ada ni. Kaki dia. Bawa keluar. Last kali orang pun akak nak balik dah. Orang balik dah. Okey jumpa lagi kan. Kosong-kosong kan. Tentu raya kita tuan-tuan. Orang beriman raya bukan begitu. Kan Allah Ta'ala sebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kan? Cukupkan puasa, kemudian bertakbir pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita mendapat hidayah Allah Ta'ala. Hubung silaturahim. TV mau tutup. Saya tuan-tuan pergi ziarah rumah sahabat-sahabat. Ada satu sahabat ni, dia punya TV 611 punya channel lah tu Ultraman. Saya dengan kawan-kawan berjubah belaka masa tu. Bayangkan Bapak Haji semua. Aku buruk kau. Yang seronok dia Bapak Haji pun stop. La ilaha illallah. Oh, insya-Allah boleh tak lawan balik. Tengok orang tujuan silaturahim dia mau tengok Ultraman. Tahu tak lah dia kata apa ni? Selalu rancangan ni buat apa? Wallahualam. Tuan-tuan, semoga kita jumpa lagi dan banyakkan kita berdoa pada Allah Taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Perbanyakkan doa tu di hujung-hujung Ramadan ini. Semoga amal kita diterima Allah Taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Surah Al-Hijrah yang menyebut saya. Mudah-mudahan ada jodoh kita jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat apa? Empat. Ini CD kan. Jangan ada CD kan. Kebanyakan.